أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat menjalani aktiviti kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan gembira, happy dan sebagainya. Okey, baik, insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan pendidikan Islam tahun 5. Okey, kita akan masuk bidang jawi. Tajuknya Badan Sihat Hidup Ceria. Okey, untuk dalam buku teks kamu boleh keluarkan buku teks. Buka muka surat 46. Okey, baik, buka muka surat 46. Okey, standard kandungan kita pada hari ini. Standard kandungan kita pada hari ini ialah membaca, membina dan menulis. Membaca, membina, menulis 3M. 3M. Membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini. Apa dia? Standard pembelajaran kita pada hari ini membaca teks. Membaca, ada silap sikit ni. Sebab dia sambung ni, membaca teks berdasarkan tema. Membaca. Okey, membaca teks berdasarkan tema. Yang kedua, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. Tadi membaca, yang kedua membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. Okey, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Di akhir pembelajaran murid-murid nanti. Pertama, yang pertama, dapat membaca teks jawi dengan betul. Dapat membaca teks jawi dengan betul. Yang kedua, dapat menyebut perkataan pilihan dengan betul. Yang pertama tadi membaca, yang kedua menyebut perkataan pilihan dengan betul. Yang ketiga, dapat menulis semula perkataan pilihan tersebut dengan betul. Okey, di akhir objektif kita pada hari ini adalah supaya kamu dapat membaca teks dengan betul. Yang kedua, yang power sikit, dapat menyebut perkataan pilihan dengan betul. Yang ketiga, ni yang paling power ni, dapat menulis semula perkataan dengan betul. Okey, kita buka buku teks. Lihat muka surat 45. Okey, lihat muka surat 45. Ada tulisan sini, tulisan jawi, tulisan berseni. Okey, bidang jawi memberikan penekanan dan memfokuskan kemahiran membaca, membina dan menulis pelbagai jenis ayat serta teks mengikut tema, sekaligus mencintai sebagai warisan budaya bangsa. Okey, di sini kita untuk dalam bidang jawi ni, Ustaz nak kamu beri penekanan dan fokuskan kepada kemahiran membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks. Di samping tulisan jawi ini sebagai warisan budaya bangsa kita. Okey, untuk bidang jawi ada 3 unit tajuk sini. Yang pertama, unit 1, Badan Sihat Hidup Ceria. Yang kedua, Kenali Budaya Malaysia. Yang ketiga, Seni Hot Warisan Bangsa. Okey, untuk yang pertama ni kita akan masuk ke unit yang pertama. Okey, kita terus pada unit yang pertama. Okey, lihat di bawah ni ada gambar batu permata. Penting juga ni permata ni. Ada kasih sayang, menghormati, bertanggungjawab, kegembiraan. Okey, untuk unit yang pertama tajuknya Badan Sihat Hidup Ceria. Okey, tengok sini arahan dia, perhati dan
Fikirkan, kamu tengok gambar sini ni. Okey, ini gambar satu situasi di suatu taman, ada tasik, lepas tu ada beberapa orang, lelaki dan perempuan yang kelihatannya seperti sedang bersenam. Sedang bersenam, ada yang berjoging dan sebagainya. Lepas tu ada tulisan pula di sini, jom sertai larian 7 kilometer. Oh, rupanya ada pertandingan larian. Tengok pula di sini, jom sertai larian 7 kilometer tarikh 24 Mac 2021. Weh, lama lagi. Masa 7 pagi, tempat Dataran Pahlawan, anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Apa yang kamu dapat daripada gambar ni? Pertama, hargai nikmat kesihatan sebelum datang sakit. Sebelum sakit tu datang, kita hendaklah jaga kesihatan, mencegah itu lebih baik. Okey, nota guru minta murid memberikan pendapat cara menjaga kesihatan. Jadi, apakah pendapat kamu semua murid-murid tentang cara menjaga kesihatan? Bagaimana cara nak menjaga kesihatan? Antaranya, yang pertama, sentiasa sering melakukan aktiviti senaman seperti berjoging, menunggang basikal, berjalan, bermain permainan sukan dan sebagainya. Ada berapa tadi tu? Maknanya bersenam, bersukan, lepas tu menjaga lifestyle kita, cara hidup kita. Okey. Yang kedua, berkongsi pendapat dengan murid tentang situasi di atas dan kaitkan dengan tajuk. Situasi di atas ni, kita lihat orang-orang ni sedang melakukan senaman. Tujuan dia apa? Tujuan senaman ni untuk apa? Untuk sihat. Tajuk dia kita pada hari ini ialah badan sihat, hidup ceria. Apabila badan kita sihat, insya-Allah hidup kita ceria. Maknanya kalau badan kita tak sihat, hidup kita tidak ceria. Kalau hidup tidak ceria, biasanya badan tak sihat. Kalau hidup ceria, insya-Allah badan pun sihat. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 47. Okey, nombor 2, baca dan teliti. Kita tengok gambar ni. Apa gambar? Kita lihat gambar ni. Ada kanak-kanak jam di depan TV sedang main handphone. Jam menunjukkan pukul 3. Kamu rasa ni pukul 3 apa ni? 3 pagi ke 3 petang? Kalau 3 pagi memang masalah lah. Sampai 3 pagi main handphone. Kalau 3 petang pun tidak sesuai. 3 petang ni sepatutnya kita di rumah ni, kita berehat-rehat, buat kerja rumah, tolong ibu bapa di rumah. Lepas tu gambar kedua, menengok TV saja. Duduk santai-santai, dia tengok TV. Mungkin berapa jam tengok TV, 2-3 jam. Apa ditulis sini? Pertama, kurangkan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Asyik bermain handphone sahaja sampai tinggal solat. Lepas tu asyik tengok TV sahaja sampai tak buat kerja apa yang sepatutnya. Kerja rumah tak siap, tak tolong ibu bapa di rumah buat kerja. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Ada gambar orang yang sedang menggayakan jurus silat. Yang kedua ada aktiviti berenang. Okey, yang kedua, pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali. Pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali sekurang-kurangnya. Apa contohnya? Dia bagi contohnya menyertai silat, belajar silat ke, belajar taekwondo ke, kungfu ke. Dia aktiviti lasak tapi insya-Allah selamat. Kita pun boleh belajar seminggu sekali, time cuti Sabtu Ahad malam-malam, belajar silat, belajar taekwondo, belajar kungfu dan sebagainya. Lepas tu siapa yang ada belajar berenang, bolehlah seminggu sekali berenang, pergi swimming pool berenang. Bila berenang semua bergerak, tangan, kaki, otot semua bergerak. Okey, yang ketiga, tengok gambar yang ketiga ni. Ada gambar seorang kanak-kanak perempuan macam berjoging,
Ada yang main galah bulat ni. Lepas tu ada kanak-kanak main bola. Okey, yang ketiga, banyakkan aktiviti seperti berjoging. Berjoging, tengok tulisan jogging, berjoging. Kemudian bersenam, bermain bola dan seumpamanya. Okey, gambar yang seterusnya. Tengok ada menunaikan solat, membantu mengelak meja di rumah. Lepas tu membantu menyiram pokok bunga. Okey, seterusnya lakukan aktiviti sihat, aktiviti yang sihat untuk mengeluarkan peluh. Kita akan dapat manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Lakukan aktiviti yang sihat untuk mengeluarkan peluh, antaranya membantu mengemas rumah, membantu menyiram pokok bunga. Maknanya kita bantu ibu bapa kita melakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah dan di dalam rumah. Okey, tengok pengawas kita ni tanya, mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah obesiti? Apa maksud obesiti? Obesiti. Apa maksud obesiti? Obesiti maksudnya kegemukan. Tengok, kalau ustaz pun makannya kuat, jarang bersenam, saya tak jadi obesiti, jadi gemuk ustaz. Dulu-dulu elok-elok kurus, bila tak jaga kesihatan, tak jaga senaman, makan pun banyak, tidur pun tak terjaga, jadi obesiti. Okey, minta murid menyebut contoh aktiviti riyadhah dan jawikan dalam buku teks. Okey, kita tengok sini apa contoh aktiviti riyadhah yang boleh kita fikirkan. Okey, kita save dulu. Share dulu tengok ni. Okey, apa contoh aktiviti riyadhah yang boleh kita fikirkan? Aktiviti memanah. Ini Ustaz tulis dalam Syarumi. Aktiviti memanah, aktiviti bermain bola sepak. Apa lagi? Aktiviti berjalan santai. Apa lagi aktiviti tu? Bermain badminton. Banyak lagi ni. Bermain badminton. Yang kedua, bermain sepak raga. Okey, sepak raga atau sepak takraw. Okey, takraw. Okey, apa dia minta tadi tu? Minta murid menyebut contoh aktiviti riyadhah dan jawikan dalam tulisan. Okay, baik. Tengok apa lagi? Aktiviti takraw. Aktiviti memotong rumput. Riyadhah lah tu. Memotong rumput halaman rumah. Apa lagi? Menyiram pokok bunga, menyiram pokok bunga di halaman rumah. Lepas tu menyapu sampah di halaman rumah, menyapu sampah di halaman rumah. Okey, sekarang ni boleh tak di sini kamu, ini kan tulisan Rumi, boleh tak kamu ubahkan kepada tulisan Jawi? Okey, di sini kalau kamu tak tahu macam mana nak tukar tulisan Jawi, kamu tengok di sini. Okey, tengok link yang Ustaz ni, tengok. Okey, buka. Ini link dia. Nampak? Ini link dia. https prpm.dpp.gav.my. Okey, kamu buka ni. Copy, kamu buka di Google Chrome, web browser. Okey, paste. Enter. Contoh.
Okey, kamu nak cari tadi perkataan memanah. Okey, memanah. Okey, kamu klik mouse, kamu copy. Lepas tu kamu type di sini, tekan mouse kanan, tekan paste. Okey, memanah, lepas tu cari. Okey, cari, dia akan keluar di sini. Kamus Bahasa Melayu memanah. Dalam tulisan Jawi, mim alif nun ha. Itu memanah dalam tulisan Jawi. Definisi dia menuju sesuatu dengan anak panah, melepaskan anak panah. Itulah, ini tulisan Jawi di sini. Okey. Baik, kita terus kepada muka surat 48. Muka surat 48, baca dan amalkan 5 amalan hidup sihat. Okey, 5 amalan hidup sihat. Yang pertama, pengambilan makanan sunnah. Apa itu makanan sunnah? Makanan sunnah ni maksudnya kita apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan yang Nabi buat. Nabi buat, contoh Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi berkawan-kawan, bersahabat dan sebagainya. Itu adalah sunnah Nabi. Yang pertama, pengambilan makanan sunnah. Okey, mengamalkan pemakanan sunnah seperti madu, buah zaitun, kurma, habatus sauda, susu kambing dan lain-lain yang kaya dengan pelbagai khasiat. Mampu membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan untuk kekal sihat. Yang kedua, berriyadhah dan bersenam. Rajin berriyadhah dan bersenam menjadikan jantung sihat dan kuat. Sisa toksin dalam badan pula akan keluar melalui peluh dan membolehkan darah mengalir dengan lancarnya. Yang ketiga, menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Pemeriksaan kesihatan berkala jangan diambil mudah. Dengan mengetahui tahap kesihatan, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Tengok ni ada rumah ni. Ni baru lagi ni, duduk di rumah. #kita jaga kita. Okey, seterusnya yang keempat, elakkan perbuatan negatif. Perbuatan seperti merokok, minum arak atau pengambilan dadah perlu dijauhi untuk kekal sihat. Arak dan dadah bukan sahaja haram di sisi agama Islam, tetapi juga merosakkan sistem serta organ dalaman yang membawa kemusnahan diri, keluarga dan negara. Okey, nombor 5, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Tengok, baru lagi ni, tahun 2020 dunia digemparkan dengan ancaman maut virus COVID-19. Kita dinasihatkan supaya peka dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta persekitaran. Kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal adalah antara kaedah terbaik memutuskan rantaian wabak. Okey, di sini ada 5 amalan hidup sihat. Yang pertama, pengambilan makanan sunnah seperti madu, buah zaitun, kurma, habatus sauda atau jintan hitam, susu kambing dan lain-lain. Yang ketiga, berriyadhah. Tadi kita ambil makanan yang sihat. Yang kedua, berriyadhah, bersenam. Yang ketiga, secara berkala kita cek kesihatan kita di klinik. Okey, menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Yang keempat, elakkan perbuatan negatif, macam merokok, minum arak atau pengambilan dadah. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Okey, minta murid mengeluarkan perkataan imbuhan apitan, kemudian bina ayat menggunakan perkataan tersebut. Minta murid mengenal pasti perubahan imbuhan akhiran pada kata dasar tertentu. Okey, di sini kita diminta untuk mengeluarkan perkataan imbuhan apitan. Okey, imbuhan apitan. Okey, sebelum ni, masa tahun 3, kamu ada belajar tentang imbuhan, betul? Imbuhan ada 3. Okey, ada 3. Pertama, imbuhan awalan.
Okey, kedua imbuhan akhiran. Okey, yang ketiga imbuhan apitan. Kita ulang balik. Apitan. Alif, fa, ya, tanun. Apitan. Apa itu? Tadi diminta dikeluarkan imbuhan apitan. Imbuhan apitan ni dia ada dua. Imbuhan awalan, lepas tu imbuhan akhiran. Contoh imbuhan awalan. Contoh di sini. Ustaz ambil contoh sini. Mengamalkan. Okey, kata dasar dia amal. Kan? Kata dasar dia amal. Lepas tu ada imbuhan awalan dia, iaitu meng. Ditambah. Lepas tu ada imbuhan akhiran dia, kan. Jadi amal ini diapit oleh imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Jadi kita bagilah nama dia imbuhan apitan. Okey, dah faham tentang imbuhan apitan? Okey, contoh dia mengamalkan. Lepas tu banyak ni. Pengambilan, ada imbuhan peng dan nun di belakangnya, ambil ditambah peng tambah nun jadi pengambilan, imbuhan apitan. Begitu juga dengan makanan. Makan satu sahaja, dia imbuhan akhiran. Makan, kata dasar dia makan, ditambah nun di belakang jadi makanan. Yang kedua, pemakanan. Tadi pemakanan. Pemakanan ada imbuhan akhiran, lepas tu ditambah huruf pa, imbuhan awalan. Inilah imbuhan apitan, diapit. Okey, terus lagi kambing. Pelbagai mampu membekalkan. Ni kata dasar bekal. Imbuhan awalan mim. Lepas tu kan. Jadi membekalkan. Ni imbuhan apitan. Okey. Ustaz akan tanda ni. Mana imbuhan apitan? Pengambilan, mengamalkan, pemakanan, apa lagi? Membekalkan, perlu, diperlukan. Contoh lagi, rajin beriadah, menjadikan. Kuat sesetosin. Mana kamu ni? Imbuhan apitan, keluarkan. Melalui, membolehkan, menjalani, periksa, jadi pemeriksaan. Sehat, tambah kaf, tambah nun, jadi kesihatan. Kalau berkala ni imbuhan awalan sahaja, dia kala tambah ber di awal. Pemeriksaan, kesihatan. Banyak ni imbuhan apitan. Mengetahui, kesihatan, tertentu bagi, memastikan, pasti. Jadi tambah mekan, memastikan, kesihatan, ada, keadaan. Okey, tengok. Apa lagi? Tengok lagi. Okey, contoh. Kita tengok nombor 4. Sini. Elakkan, perbuat, buat, ditambah per, tambah tan, perbuatan, ambil, pengambilan. Ini imbuhan apitan. Jauh, dijauhi. Lagi apa lagi? Saja, tetapi juga merosak, tambah tambahkan, merosakkan. Dalaman yang membawa kemusnahan, kemusnahan. Bersih, kebersihan. Sekitar, persekitaran. Ni Ustaz Ghali ni semua imbuhan apitan. Tahun 3 kamu dah belajar. Okey, tahu digempar, digemparkan. Apa lagi? Nasihat, dinasihatkan. Di imbuhan ni. Bersih, kebersihan, ditambah kaf, tambah nun. Persekitaran. Basuh, ditambah mim, tak ada, ni bukan. Amal, mengamalkan, tambah mengamalkan. Jarak,
penjarakan. Ni pun hapitan. Terbaik putus, memutuskan rantaian. Okey, jadi itu yang apa yang Ustaz garis tadi, itu adalah imbuhan hapitan. Minta murid mengeluarkan perkataan imbuhan hapitan, kemudian bina ayat menggunakan perkataan tersebut. Contoh kita ambil sini. Kita ambil yang nombor 5 sini. Tadi apa? Imbuhan hapitan. Kebersihan, persekitaran. Okey, kita tengok contoh kebersihan. Kita bina ayat daripada kebersihan. Kita hendaklah menjaga kebersihan di rumah kita. Kita hendaklah menjaga kebersihan di dalam kelas. Kita hendaklah menjaga kebersihan tandas. Senang. Persekitaran. Persekitaran yang bersih menyebabkan kita suka untuk belajar. Persekitaran bilik tidur yang bersih menyebabkan hati kita tenang. Itu sahaja. Memutuskan apa lagi? Memutuskan. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Kerajaan mencadangkan kita membuat penjarakan sosial untuk memutuskan COVID-19. Itu sahaja kan. Okey, seterusnya minta murid mengenal pasti perubahan imbuhan akhiran pada kata dasar tertentu. Ni nanti kita akan bincangkan. Tapi cubalah kita lihat, okey. Kita tengok nombor 5, ada tak kata imbuhan akhiran? Okey, imbuhan akhiran, perubahan imbuhan akhiran pada kata dasar tertentu. Digemparkan, gemparkan, ancaman, virus, nasihatkan, kebersihan, persekitaran, gerak membasuh, mengamalkan. Mengamalkan, penjarakan, jarak, penjarakan fizikal, memutuskan. Okey, nanti kita akan bincangkan ni. Kita di lain waktu, insya-Allah. Okey, kita tengok di sini. Satu murid, satu sukan. Okey, jadi untuk hari ini kita belajar tentang bidang jawi. Okey, kita tengok muka surat 49. 49. Okey, kita baca sini, baca dan fahami. Satu murid, satu sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, dasar satu murid, satu sukan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yakni KPM, berupaya untuk meningkatkan kadar penglibatan dan penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan atau permainan. Usaha untuk memupuk semangat kesukanan dan perpaduan kaum melalui dasar satu murid satu sukan akan menjadi realiti dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau permainan tertentu. Murid-murid akan menghayati semangat kesukanan yang membolehkan mereka berinteraksi dengan lebih erat. Jelaslah kepada kita di sini bahawa dasar satu murid satu sukan ini merupakan satu transformasi baharu yang banyak manfaatnya. Oleh yang demikian, ibu bapa dan semua pihak yang terlibat perlu memahami dan menyokong usaha murni ini demi kemajuan dan kecemerlangan sukan negara. Sekian, terima kasih. Nota catatan, Islam amat menitik beratkan kesihatan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Riwayat Al-Bukhari. Okey, nota guru, jalankan pertandingan pidato berdasarkan teks di atas. Yang kedua, minta murid mengenal pasti perkataan tradisi. Tengok ni. Ini yang penting ni, perkataan tradisi. Kamu masih ingat perkataan tradisi? Masih ingat perkataan tradisi? Okey, cuba kita lihat buku teks. Nanti Ustaz akan buka buku teks tahun 4. Kita ulang kaji apa itu perkataan tradisi. Okey, untuk perkataan tradisi, ini buku teks tahun 4. Okey, buku teks
tahun 4, tahun lepas kamu belajar. Okey, perkataan tradisi. Ini perkataan tradisi. Demikian, maka, jika, dia, manusia, daripada, tiada, manusiawi, ada, apa, pada, kita, manusia, lagi dan, iaitu, jikalau, syurga, ia, kepada, dari. Ini adalah perkataan tradisi. Okey, kita tengok ni, ada tak perkataan tradisi sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, ni perkataan tradisi. Dan, lagi apa? Yang ada yang dan, contoh lagi. Contoh dan, apa lagi contohnya? Dan lagi, ni perkataan tradisi. Apa lagi? Perkataan tradisi. Tengok di bawah. Dan satu lagi ada ni. Ini. Okey, perkataan tradisi dan. Banyak ini saja perkataan tradisi. Okey, jadi okey, baik. Untuk rumusannya pada hari ini, tadi sebentar tadi kita dah membaca beberapa teks tentang kesihatan badan, fikiran ceria. Okey. Lepas tu kita ada fokuskan tentang imbuhan apitan, imbuhan akhiran, imbuhan kata perkataan tradisi. Untuk imbuhan tadi tu kamu dah belajar pada tahun 3 kan. Kalau kamu ada adik ataupun kamu boleh tengok di Google Classroom buku teks digital tahun 3, ulang kaji balik. Lepas tu untuk tahun lepas, pada tahun 4 kamu ada belajar tentang perkataan-perkataan tradisi. Okey, seterusnya untuk kali ini untuk latihan. Okey, pada muka surat 51 ni ada 2 latihan. Yang pertama, susun perkataan dan frasa menjadi ayat yang sempurna. Okey, Ustaz nak kamu buat tugasan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, susun perkataan menjadi satu frasa ayat yang sempurna. Contoh, solat ringan menyamai gerakan dalam senaman. Apa kita nak contoh? Senaman ringan menyamai gerakan dalam solat menyamai gerakan dalam senaman ringan. Okey. Bahasa kita tengok kalau ringan ada titik, betul lah. Titik ni menandakan akhir perkataan. Contoh, daya ingatan. Apa? Kismis mampu merangsang otak dan daya ingatan. Kamu susun, buat kerja rumah. Okey, yang kedua, jauhikan perkataan di bawah. Okey, tengok di sini, jauhikan perkataan di bawah. Contoh, kalau kamu boleh cek pada internet. Buka website prpm.dbp.gov.my. Contoh, kita nak cari Nak cari tentang akrobatik. Type di sini. Type akrobatik. Okey, lepas tu kita tekan cari. Dia keluar gambar. Tengok sini. Keluar gambar akrobatik. Macam mana je akrobatik? Alif, kaf, ra, waw, ba, alif, tah, ya, ka. Begitulah seterusnya. Jadi itu sahaja
PDPR kita pada hari ini. Jadi Ustaz nak kamu buat 2 soalan ni. Buat perlahan-lahan, insya-Allah. Nanti arahan mengantar tugasan kamu boleh lihat di grup WhatsApp masing-masing, insya-Allah. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.